Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Pengarah Mara Negeri Encik Ibrahim bin Idrus, para pegawai Mara dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, terima kasih juga saya nak ucapkan kerana atas kesediaan tuan-tuan untuk meluangkan masa bagi mendengar sesi pembentangan untuk memohon peruntukan bagi membiayai karnival kesewanan Kolej Mara Kuala Nerang Daerah Perantarap tahun 2020. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu Insya Masri bin Saidin, Pengetua Kolej Mara Kuala Nerang Daerah Perantarap. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan barisan tim saya. Yang sebelah saya ni ialah Encik Akram, Encik Farizwan, Encik Syarul dan juga Encik Izzat. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin meneruskan sesi pembentangan saya untuk permohonan majlis tersebut. Okey, nama program yang kita cadangkan ni adalah Hari Keusahawanan Kolej Mara Kuala Nerang Daerah Perantarap tahun 2020. Tujuan kertas kerja ini kita sediakan adalah untuk mohon pertimbangan dan juga kelulusan serta peruntukan kewangan daripada yang berbahagia Tuan Pengarah Mara Negeri Kedah bagi mengadakan Hari Keusahawanan Kolej Mara Kuala Nerang Daerah Perantarap tahun 2020 yang kita cadangkan pada 30 September tahun 2020 bertempat di Padang Terbuka Kolej Mara Kuala Nerang. Okey, untuk makluman tuan-tuan sekalian, Hari Keusahawanan Kolej Mara Kuala Nerang ini dilaksanakan adalah untuk bagi membina semangat keusahawanan di kalangan para pelajar dan memberi perspektif baru kepada graduan Kolej Mara Kuala Nerang yang kebanyakannya hanya berancang untuk makan gaji setelah tamat pengajian. So, cadangan program ini adalah sebagai satu KPI kolej dan juga untuk melaksanakan saranan kerajaan yang inginkan para graduan mencuburi bidang keusahawanan daripada kerja makan gaji. Okey, selain itu program ini juga sebagai satu usaha untuk menjalin semangat perpaduan dan saling bekerjasama di kalangan pelajar antara kaum. Program ini juga memberi peluang kepada para pensyarah berkongsi kepakaran dan juga ilmu pengetahuan mengenai dunia keusahawanan bersama pelajar. Program ini adalah sebagai medium penilaian kepada pelajar secara praktikal dari segi kematangan dan kemahiran mengaplikasikan apa yang diajar dalam kelas. Selain itu, program ini juga sebagai salah satu jalinan mesra yang bertujuan mengeratkan hubungan KMM dengan ibu bapa serta pihak lain. Program yang dilaksanakan selama satu hari ini dijangka akan dapat memberikan pendedahan dan juga kemahiran sebagai seorang usahawan kepada para peserta. Modul program yang adalah para peserta dikehendaki menjalankan satu perniagaan yang dipilih sendiri dengan bantuan modal yang akan diberikan oleh pihak penganjur dalam bentuk wang tunai ataupun barangan. Syarat utama adalah para peserta tidak boleh membuat sebarang gadget dan juga wang selain daripada apa yang diberikan ataupun dibekalkan oleh pihak penganjur. So, para peserta ini akan diberikan masa untuk mencapai sasaran jualan yang telah kita tetapkanlah. Secara tak langsung dia memberikan satu gambaran dunia keusahawanan sebenar kepada para peserta. Okey, program ini juga kita ada menggariskan beberapa objektif untuk kita capai. Yang pertamanya adalah untuk menimba pengalaman dan juga pengetahuan baru dalam bidang keusahawanan di kalangan para pelajar. Yang keduanya, macam yang saya sebutkan tadi, kita nak rapatkan hubungan di antara kaki tangan akademik, ibu bapa dan juga pihak luar yang berkaitan dengan Kolej Mara. Yang ketiganya, kita untuk untuk mengasah ataupun kita nak menggilat bakat barulah dalam bidang keusahawanan di kalangan para pelajar. Program ini dia merupakan satu pembentangan di luar kelas kepada para pelajar bagi menilai kurikulum pelajar tersebut.
Selain daripada itu, ia salah satu sebagai medium untuk memberi latihan kepada pelajar untuk melaksanakan dan menyiapkan assignment ataupun tugasan yang diberikan kepada pelajar mengikut masa dan juga kualiti yang telah kita tetapkan lah. So secara tak langsung dia akan mencerminkan kecemerlangan akademik pelajar itu sendirilah, dari segi kepribadian dan sebagainya. Yang last sekali itu sebenarnya satu aktiviti barulah untuk kita sebagai pihak kolej ni mencari dan mengumpul dana untuk aktiviti-aktiviti kolej pada masa hadapan lah. Untuk pembentangan yang seterusnya saya serahkan kepada tim saya lah, Encik Akram, untuk meneruskan agenda-agenda yang telah kita tetapkan dalam paperwork ini. Dipersilakan Encik Akram. Baik, terima kasih Saudara Hisham Asri di atas penerangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram akan menyambung kami punya pembentangan tersebut. Okey, seperti yang sedia maklum, pada hari tersebut anjuran akan dilakukan oleh Kakitangan Pentadbiran dan Unit Kokurikulum Kolej Mara Kuala Nerang. Di samping itu juga, lokasi yang dicadangkan adalah di kawasan padang terbuka Kolej Mara Kuala Nerang tersebut. Berkaitan dengan tarikh dan masa pelaksanaan pula ialah akan diadakan pada 30 September 2020 dan dijangka masa akan bermula pada pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang. Okey, kumpulan yang disasarkan adalah sebanyak 5,000 penyertaan daripada pihak pentadbiran Kolej Matrikulasi Kolej Mara Kuala Nerang, Kakitangan Akademik, staf-staf sokongan, Kakitangan kontrak atau sambilan, semua pelajar, ibu bapa pelajar dan warga komuniti sekitar Kolej Mara Kuala Nerang. Dan peserta-peserta program pula akan terdiri daripada pensyarah, staf pentadbiran dan pelajar Kolej Mara Kuala Nerang sahaja. Okey, untuk menjayakan program pada hari tersebut, satu ahli jawatankuasa telah ditubuhkan dan ianya terdiri daripada pengerusi iaitu Encik Hisham Asri bin Saidin, iaitu pengetua Kolej Mara Kuala Nerang tersebut. Penyelaras pula ialah Encik Syarul Rizal bin Ismail, Timbalan Pengetua Pembangunan. Setiausaha satu ialah Encik Farizwan bin Fazil. Setiausaha kedua ialah Encik Muhammad Izzat bin Abu Bakar. Dan bendahari ialah saya sendiri, iaitu Muhammad Akram bin Abu Bakar. Di samping itu juga kami telah pecahkan ahli jawatankuasa tugas-tugas khas, iaitu yang terdiri daripada AJK Siaraya, AJK Peralatan, AJK Dokumentasi dan Laporan, penebusan kupon, urus setia, kawalan pelajar dan lain-lainnya. Okey, antara pengisian program yang telah dicadangkan pada hari tersebut adalah seperti jualan makanan dan minuman, pameran kraft tangan, senam aerobik, permintaan lagu dan karaoke, pemeriksaan kesihatan dan derma darah, demonstrasi oleh JPAM, ceramah motivasi atau bicara usahawan muda bersama Encik Mazlan bin Mansur, iaitu pemilik Hamshar Pet Shop, pertandingan kucing comel, cabutan bertuah dan pembukaan kaunter Bank Simpanan Nasional BSN. Okey, di hadapan saya ni ada sedikit tentatif program, tapi saya akan brief secara roughly sahaja. Okey, program itu dijangka bermula daripada 7.40 pagi sehingga 6 petang. Pada sesi pagi daripada pukul 7.40 sampai 8.10 pagi, program yang akan berlangsung adalah persiapan gerai-gerai oleh peserta-peserta dan toolbox meetings. Okey, 8.10 pagi sehingga 9.10 pagi pula ialah aktiviti senam aerobik yang akan dikelolakan oleh Kelab Belia dan Sukan Majlis Daerah Padang Terap. Pada pukul 9.15 pagi hingga 10.15 pagi pula ia akan demonstrasi oleh JPAM.
Okey, dan pada 10.15 pagi sehingga 6 petang pula adalah pengisian-pengisian yang terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, dan dijangka majlis tersebut akan bersurai tamat pada pukul 6 petang. Okey, sekian, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan kepada Encik Farizwan bin Fazil untuk menyambung kami punya pembentangan ini. Terima kasih Muhammad Akram. Jadi untuk pembentangan seterusnya adalah mengenai kos bagi pelaksanaan program ini lah. Jadi bermula daripada persiapan tempat, iaitu penyediaan kemah, kursi dan meja. Ia melibatkan kos sebanyak RM4,800. Dan untuk kos bagi penyediaan bahan cetakan seperti banner, publicity dan promosi, jumlah keseluruhan adalah RM1,350. Dan bagi kos penyediaan makanan dan minuman untuk tetamu pada hari tersebut adalah berjumlah RM4,210. Dan seterusnya bagi aktiviti yang dijalankan, iaitu melibatkan penyediaan hadiah, sijil, cenderahati dan juga cabutan bertuah, yang melibatkan kos sejumlah RM3,730. Dan yang terakhir adalah kos bagi perkhidmatan servis dan juga bayaran saguati kepada penceramah. Jadi untuk kos servis ini adalah bagi kawalan trafik yang dijalankan oleh anggota rela, berjumlah RM1,500. Juga bayaran RM500 kepada DJ, dan seterusnya RM1,200 bagi penceramah. Jadi jumlah keseluruhan bagi 5 kategori ini adalah RM17,290. Jualan ini adalah dengan mengenakan kadar sewaan RM10 setapak, dan hanya 5 kategori jualan yang dibenarkan, iaitu makanan dan minuman yang dimasak atau dibungkus, barangan bukan makanan seperti alat tulis, pakaian, dan untuk kategori yang seterusnya adalah barangan bukan makanan, yang ini seperti permainan dan sebagainya, dan juga barangan-barangan yang berfaedah lah. Jadi untuk aktiviti jualan ni, ia hanya dibuka kepada unit-unit dalam kurikulum Kolej Semara dan juga kelab tenaga pengajar dan kegiatan lain di Kolej Semara Kuala Nerang lah. Jadi bagi persiapan tempat, ialah tanggungjawab sepenuhnya peserta jualan, dan peserta perlu mendapatkan kebenaran daripada penyelaras program untuk penggunaan peralatan memasak seperti dapur gas dan juga peralatan elektrik lain. Bagi peralatan elektrik, peserta perlu menggunakan sumber tenaga mudah hadir sendiri, ataupun boleh mendapatkan menggunakan sumber tenaga daripada aset Kolej Semara Kuala Nerang, tetapi perlulah mendapatkan kebenaran dan ada cas dikenakan untuk utility ni lah. Jadi selain itu, peserta bagi aktiviti jualan perlulah menyenaraikan nama petugas-petugas lain di kawasan jualannya dan mempamerkan nama sepanjang aktiviti dijalankan. Pakaian, dari segi aspek pakaian mestilah bersih dan kemas, dan menepati syarat penyediaan makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan juga bertutup kepala. Jadi bagi tanda harga untuk setiap barangan mestilah dipamerkan, dan keterangan barangan jualan hendaklah jelas dan tidak mengelurukan. Promosi hanya boleh dilakukan secara bertulis, iaitu meletakkan paparan informasi jualan
sama ada menggunakan papan hitam ataupun kad manila, dan hanya satu bahasa boleh digunakan, itu bahasa yang difahami dan jelas, tidak mengelurukan lah. Aktiviti penipuan adalah dilarang sama sekali dalam penjualan. Dan untuk aktiviti perniagaan ni, kita menggunakan sistem kupon sepenuhnya, di mana pelanggan perlu mendapatkan kupon yang dijual pada harga RM10 untuk satu set. Jadi untuk kupon jualan dibuka 14 hari sebelum, dan hanya 3 set kupon dibenarkan untuk satu urusan pembelian lah. Maknanya seorang datang dia hanya boleh beli 3 maksimum. Itu saja bagi aktiviti jualan lah. Dan sebagai penutup, saya dan wakil pihak pengurusan Kuala Semara sangat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan dan meluluskan cadangan bagi pelaksanaan program ini, dan di mana pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar yang mengikuti program asas di Kuala Semara Kuala Nerang mengenai asas-asas perniagaan dan pengurusan perniagaan. Selain itu, ia juga dapat memberikan satu medium kepada Kuala Semara Kuala Nerang untuk menghebahkan atau mempromosikan Kuala Semara Kuala Nerang itu sendirilah. Jadi dengan terlaksananya program ini, pengunjung dapat tahu apakah yang ditawarkan di Kuala Semara Kuala Nerang lah. Jadi untuk itu, sekali lagi saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan dan memberi kelulusan untuk pelaksanaan program ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Farizan bin Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rizal bin Ismail akan meneruskan sesi pembentangan kami pada hari ini. Dalam sesi penutup ini, pihak pengurusan Kolej Semara Kuala Nerang amat berharap agar pihak tuan dapat memberi pertimbangan dan kelulusan yang sewajarnya untuk meluluskan peruntukan bagi membiayai program ini. Seperti yang sedia maklum, sebentar tadi rakan saya telah membentangkan sebuah sedikit bajet peruntukan yang berjumlah RM17,290, yang mana dengan peruntukan tersebut kita berharap program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain daripada itu, kami juga berharap dengan pelaksanaan program ini ianya dapat dilaksanakan mengikut perancangan dan objektif yang digariskan selaras dengan misi korporat MARA lah, yang mana objektif utama program ini dilaksanakan telah dibentangkan oleh rakan saya, iaitu saya mengambil contohlah objektif program ini, salah satunya untuk menimba pengalaman dan pengetahuan baru dalam bidang keusahawanan, samping untuk merapatkan perhubungan di antara pensyarah, pelajar, ibu bapa dan juga pihak luar yang menyertai program kita pada hari tersebut. Selain daripada itu, untuk mengasah bakat baru pelajar dalam bidang keusahawanan. Untuk makluman pihak tuan juga, dalam program ini kita telah mencadangkan untuk menjemput seorang usahawan yang berjaya lah, iaitu Encik Mazlan bin Mansur, pemilik Hamshar Pet Shop, yang mana dengan jemputan tersebut kita harapkan beliau dapat menyampaikan informasi berkenaan
ataupun ilmu keusahawanan kepada para hadirin yang hadir pada program tersebut lah. Kepada para pelajar, kepada ibu bapa, kepada pihak luar yang menyertai program ini, dengan ilmu pengetahuan yang ada, mungkin dapat memberi sumber inspirasi kepada mereka untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi sebentar lagi saya akan menerangkan sedikit biografi beliau dan rakan saya Encik Saudara Muhammad Izzat bin Abu Bakar. Jadi kami dari pihak kolej berharap program ini akan menjadi pencetus semangat pelajar untuk berjaya dalam bidang keusahawanan dan menjadi seorang usahawan yang berjaya pada suatu hari nanti. Oleh itu, kami juga berharap dengan kerjasama pihak tuan dapat memberi pertimbangan dan kelulusan bagi menjayakan program ini. Kami ucapkan dengan ucapan jutaan terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan sedikitlah biografi usahawan yang bakal kita jemput nanti, iaitu Encik Mazlan bin Mansur, pemilik Hamsyah Pet Shop. Sedikit latar belakang usahawan yang bakal kita jemput ini. Nama penuhnya Muhammad Mazlan bin Mansur, berumur 49 tahun, kelayakan akademik mempunyai diploma kejuruteraan mekanikal daripada Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Polimas Citra Kedah. Nama perniagaan sekarang Hamsyah Pet Shop. Untuk makluman juga, Hamsyah Pet Shop ini memberikan perkhidmatan perubatan, mandian atau spa, penginapan kucing secara harian dan menjual pelbagai produk makanan haiwan, pelbagai jenama antarabangsa serta aksesori untuk haiwan peliharaan. Beliau melibatkan diri dalam bidang ini hampir selama 5 tahun, bermula tahun 2009 hingga kini lah. Beliau juga menegaskan bahawa sokongan kuat dari keluarga amat penting, terutama dari isteri yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepadanya untuk berjaya dalam bidang perniagaan ini. Beliau sentiasa berpegang kepada prinsip kejujuran, mementingkan kualiti produk yang dihasilkan, komen dan pendapat pelanggan terhadap barangan yang dibekalkan oleh syarikat beliau. Sentiasa beliau titik beratkan. Selain daripada itu, beliau sangat mementingkan pengurusan yang cekap dan efisien dalam menangani sebarang masalah yang timbul. Selain itu, tempat yang strategik serta penajaan untuk aktiviti kemasyarakatan menjadikan Hamsyah Pet Shop cepat dikenali. Ketika ditanya berkenaan ukuran kejayaan, beliau berbangga menceritakan pada tahun pertama kedainya dibuka sekitar pada tahun 2009 di Sungai Petani yang diusahakan oleh beliau dan isterinya. Pada tahun pertama perniagaan beliau telah berjaya membuat jualan berjumlah RM360,000. Pada tahun kedua terdapat sedikit peningkatan jualan sehingga mencecah RM500,000. Selepas itu beliau telah membuka beberapa cawangan lah. Salah satunya di Bertam, Pulau Pinang pada tahun 2012 dan juga kini mempunyai cawangan ketiga, Hamsyah Pet Shop di Alostar, Kedah. Kaki tangan yang terlibat yang membantu beliau dalam pengurusan Hamsyah Pet Shop ini berjumlah 6 orang, iaitu di Sungai Petani, dan di Alostar ada sekitar 4 ke 5 orang lah. Jadi dengan biografinya sedikit sebanyak, dengan kejayaannya, dengan mungkin motivasi daripada beliau, kita berharap ia dapat membuka minda kepada hadirin yang hadir pada program tersebut untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi saya sudahi pembentangan saya setakat ini dan saya serahkan kepada rakan saya, saudara Muhammad Izzat bin Abu Bakar, untuk meneruskan sedikit biografi Encik Muhammad Mazlan bin Mansur ini. Sekian, dipersilakan saudara Muhammad Izzat bin Abu Bakar. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abu Bakar. Saya akan membentangkan tentang biografi usahawan. Menurut pengalaman beliau lah, antara risiko, cabaran dan dunia perniagaan yang beliau ceburi. Dari segi modal, beliau menceritakan modal permulaan adalah hasil simpanan duitnya sendiri bernilai RM1,000 kerana harga makanan dan produk yang tinggi pada masa itu. Bersaing pula dari segi harga makanan dan produk berlainan antara bukan Bumiputera serta tempat yang strategik memerlukan kos penyewaan dan penyelenggaraan yang tinggi. Dari inovasi yang dipelopori oleh beliau, ada beberapa produk makanan dan barang yang telah dibungkus semula dalam kuantiti yang kecil bagi memudahkan pelanggan menyimpan dan mampu dibeli kerana harganya yang lebih murah untuk dibeli dengan kuantiti yang kecil. Beliau juga dalam perancangan untuk mengadakan penginapan yang selesa VVIP untuk pelanggan menghantar haiwan mereka sekiranya mereka mempunyai tugasan di luar kawasan yang memerlukan penjagaan yang sempurna untuk haiwan mereka. Selain itu, perkhidmatan untuk pembiakan spesies haiwan eksotik seperti iguana dan lain turut disediakan oleh beliau. Dari segi hadapan kedainya, dia menyewa sebuah lot kedai dan terdapat papan tanda nama beliau Hamsyah di depan. Dari segi barangan yang dijual di kedainya, terdapat produk makanan, aksesori haiwan serta pasir untuk haiwan. Untuk akhir sekali, antara spesies atau bakal kucing yang terdapat di kedai beliau adalah seperti Scottish Cat, British Cat dan juga kucing Siam. Banyaklah variety kucing yang terdapat di kedai beliau. Sekian pembentangan dari saya. Terima kasih. Demikianlah tadi pembentangan yang telah disampaikan oleh tim saya. Saya bagi pihak pengurusan kolej ingin mengucapkan sekali lagi lah ribuan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi melapangkan masa bagi mendengar pembentangan kami. Kami di pihak kolej ni mengharapkanlah supaya pihak tuan dapat meluluskan peruntukan yang dipohon demi menjayakan karnival usahawanan di kolej kami. Kerjasama tuan dalam menjayakan hal ini amat kami hargai. Sekian, terima kasih.